Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita masuk belajar mengenai Roh Kudus Allah. Ya. Yang pertama kita belajar mengenai Roh Kudus adalah Roh Kudus itu Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahawa Roh Kudus itu macam seseorang. Ya. Ramai yang mengatakan atau merasakan bahawa Roh Kudus itu hanya satu kuasa pengaruh. Ya. Dan kita selalu menganggap Roh Kudus sebagai tenaga. Tenaga yang panas. Kita merasakan bahawa dia adalah satu kuasa atau power yang kita boleh buka tutup macam lampu sesuka hati kita. Tetapi kita mesti tahu bahawa Roh Kudus itu macam seseorang. Ya, dia tidak boleh buka tutup, ya, seperti lampu. Ya. Konsep ini jauh daripada kebenaran bila kita ingat Roh Kudus sebagai lampu. Ya, boleh buka tutup. Ya, tetapi kita mesti tahu Roh Kudus adalah macam seseorang, ya, yang berdamping dengan kita. Ya. Dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Dia mempunyai tenaga yang tidak terhingga. Ya, dan dia lebih dari apa yang kita boleh bayangkan atau kita huraikan. Ya, dia sangat perlu kita menghormati. Ya, dan dalam sini kita masuk meneliti bahawa bila kita kata apa ganti nama untuk Roh Kudus, kita guna dia. Ya? Dalam Alkitab banyak kali kita tengok ayat D-I-A, dia dalam huruf besar. D itu ganti nama Roh Kudus. Dalam Yohanes babak 14 ayat 16 dia berkata, "Aku akan memohon kepada Bapa," iaitu Yesus Kristus menjanjikan Roh Allah. Dan dia berkata, "Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong lain yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya." Ya. Dia Roh Allah, iaitu dia Roh Kudus Allah yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Ya. Dunia tidak dapat menerima dia kerana dunia tidak dapat melihat dia ataupun mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia kerana dia tinggal dengan kamu dan bersatu dengan kamu. Ya, bila kamu menerima penyelamatan Yesus Kristus, Yesus menjanjikan bahawa dia akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong lain, dan dia adalah Roh Kudus Allah. Ya. Ini sangat penting. Dia sebagai seseorang yang selalu berada di samping kita. Ya. Dalam Yohanes babak 16 ayat 13 dan 14 berkata, ya, "Apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang akan berlaku." Ya. Roh itu akan mendengar daripada Tuhan Allah Bapa ataupun Yesus Kristus dan memberitahu kita apa yang kita harus buat.
Roh akan memuliakan Yesus Kristus. Kerana apa yang dinyatakan oleh Roh kepada kamu diterima daripada aku, iaitu bila Yesus Kristus berkata kepada pengikut-pengikutnya, ya, Roh akan memuliakan aku, iaitu Yesus Kristus, kerana apa yang dinyatakan oleh Roh kepada kamu diterima daripada aku, iaitu Yesus Kristus memberi arahan supaya Roh Kudus Allah boleh sampaikan perintah itu kepada kita. Ya. Itu sangat penting kerana kita mesti menganggap Roh Kudus sebagai seseorang, supaya kita jangan menghina dia atau jangan mengingat dia sebagai satu lampu buka tutup sesuka hati kita. Bukan, ya. Roh Kudus itu adalah macam seseorang. Ini sangat penting kita belajar. Saya pun belajar sekarang, ya, dan kita mesti menghormati seseorang, ya. Kalau ia benar-benar seseorang, kita pun mesti menghormati orang. Apatah lagi kalau Roh Kudus ini seseorang dan dia akan bersama kita selama-lamanya dalam riwayat hidup kita. Sungguh baiknya Tuhan Yesus dan Bapa di syurga kerana dia memberikan kita penolong ini untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ya. Okey, dan kita akan bersambung untuk mengetahui apa yang ada pada personality, karakter-karakter Roh Kudus besok. Sekian, terima kasih. Shalom.